Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim, Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan, yang berhormat Datuk Magdalene de Cruz, Timbalan Menteri, yang berbahagia Datuk Seri Kamarudin Siarap, Ketua Setiausaha Kementerian, Barisan Pengurusan Tertinggi, Kementerian dan Jabatan Agensi KPKK, seterusnya 3,100 bala tentera KPKK yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama pada petang ini. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Seri Rais, Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan, kerana telah sudi menjemput saya dan beri peluang untuk bertemu dengan sekumpulan bala tentera, wira-wirawati, pendukung dan penggerak jentera penerangan kerajaan yang merupakan sebahagian daripada nadi jentera penentu kemenangan pilihan raya yang ke-13 ini. Saya berasa amat teruja sebenarnya. Sebab biasanya orang tepuk bila dah habis ucapan. Ataupun bila dia dengar ada poin yang sedap, dia bertepuk. Tapi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini, belum saya sempat lagi bercakap, dah bertepuk. Mungkinkah ini satu petanda bahawa tuan-tuan dan puan-puan sudah bertambah yakin kalau semalam saya sebut angin sedang bertiup kencang ke arah Barisan Nasional. Hari ini saya dapat merasai angin tersebut memang dapat dirasai bukan saja oleh saya, tetapi oleh tuan-tuan dan puan-puan penggerak parti dan kerajaan. Saya tidak mahu rasa keyakinan ini berdasarkan pada semangat semata-mata. Saya ingin rasa optimis dan keyakinan yang kian bertambah ini berpaksi kepada realiti yang sebenarnya. Sebab kita pernah melalui pengalaman-pengalaman pada masa-masa yang lalu. Salah satu daripada sikap kita yang baik ialah kita taat kepada bos kita, kepada ketua kita. Kita setia pada kerajaan.
Tapi kadang-kadang ada juga kecenderungan kita untuk memberi kegembiraan pada bos kita. Orang putih kata, we like to please our boss. Kalau kita suka untuk memberi kelegaan ataupun untuk meletakkan bos kita dalam keadaan yang dia rasa gembira, kalau langkah dan perbuatan itu berdasarkan kepada fakta yang sebenarnya, maka bos kita akan rasa seronok. Tapi lebih pada itu, bos kita pun selamat kedudukan dia. Tapi kalaulah apa yang kita sampaikan berita itu semata-mata nak menyedapkan hati bos, tapi realiti sebenarnya sebaliknya, maka bos kita akan rasa seronok tapi buat sementara sahaja. Bila sampai pada masanya, bos kita akan dapat satu kejutan yang dia tak sangka-sangka, kerana laporan kita kata, Datuk, semua okey, Datuk, okey. Akhirnya Datuk kita pun KO jawabnya. Saya sebut perkara ini bukan kerana saya sangsi laporan yang diberikan, yang dipaparkan, yang dilakarkan oleh Datuk Seri Rais sebentar tadi. Tetapi saya sebut perkara ini kerana ini satu prinsip yang mesti jadi pegangan kita. Ya, ini kalau kita nak buat laporan, dia mestilah berasaskan pada fakta, kepada hakikat dan realiti. Dan pada masa itu, insya-Allah, laporan kita akan berguna, amat berguna kepada pimpinan kerajaan untuk melakukan apa yang patut dilakukan berdasarkan pada laporan kita. Dalam hal ini, saya agak jenis manusia yang cautious. Saya suka tengok keadaan itu daripada pelbagai sudut. Ada orang kata, karakter seseorang itu boleh dilihat bagaimana dia bermain golf. Kalau ada orang yang pernah bermain golf dengan saya dua ni, saya kurang main golf. Tapi kalau ada yang pernah main golf dengan saya, dia akan tengok bahawa saya bila dah sampai atas green itu, saya akan tengok daripada belakang, saya akan tengok daripada depan, saya akan belik daripada kiri, daripada kanan, sebelum saya melakukan pukulan putt yang perlu saya lakukan itu. Saya sebut perkara ini untuk kita meletakkan kerangka minda kita bahawa pilihan raya PR13 ini bukan mudah. Jangan sekali-kali ada dalam kepala kita bahawa kita akan menghadapi laluan yang mudah. Sebaliknya, ianya merupakan laluan yang getir.
Laluan yang getir kerana buat pertama kalinya dalam sejarah negara kita, pembangkang memiliki kekuatan berdasarkan pada 4 negeri yang ditakluki oleh mereka dari segi politik. Kalau dulu mereka tidak ada negeri, kecuali Kelantan selama 22 tahun lebih. Negeri Terengganu, Kelantan pernah. Sabah dia pernah. Tetapi 5 buah negeri lepas tahun 2008. Dan kalau termasuk wilayah, 6 buah negeri adalah milik parti pembangkang. Dan kita lihat juga pembangkang agak mempunyai barisan yang committed dan serius juga dalam kerja mereka. Saya bangkitkan perkara ini bukan berarti bahawa kita tidak boleh mengalahkan mereka. Jangan salah faham. Tetapi saya nak bangkitkan supaya kita faham. Kita faham kekuatan kita. Kalau kita gunakan kaedah SWOT analysis, kita faham kekuatan kita. Kita tahu kekuatan musuh. Kita tahu kelemahan kita. Kita tahu kelemahan musuh. Sebab mengikut kepada Sun Tzu dalam buku Art of War, kalau kita tahu dan mengenali musuh, kekuatan dan kelemahan dia, kita tidak akan kalah dalam peperangan. Jadi kita mesti faham kekuatan mereka, kelemahan mereka dan kekuatan dan kelemahan kita. Yang kelemahan kita, kita perbaiki. Yang kekuatan kita, kita tokok tambah lagi. Alhamdulillah saya dua ini, dalam tinjauan saya buat 2 pertimbangan sebenarnya. Yang satu pertimbangan kita buat polling. Pelbagai-bagai polling, termasuk culaan yang dibuat oleh Kementerian Penerangan yang dipaparkan oleh Datuk Seri Rais tadi. Kita ada pelbagai-bagai pihak yang lain, sama ada dalam kerajaan maupun dalam yang dilakukan oleh pihak-pihak bebas. Saya juga buat tinjauan dari segi reaksi rakyat. Bila saya turun padang, bila saya buat lawatan, saya tengok bila saya salam, saya tengok muka dia. Saya cuba tenung biji mata dia. Kalau boleh nak tengok ada dacing pada biji mata. Kalau tak dapat tengok dacing, kurang-kurangnya bila kita rasa salam tu, kalau ada karen, tak ada karen. Alhamdulillah, saya dua ini nampaknya sambutan rakyat positif. Saya juga cuba berbual-bual dengan orang. Cara rambang, cara kita buat dengan olahan yang terbaru ini tidak ada formality dan tidak ada protokol. Sebab bila biasanya kita turun, bila Perdana Menteri duduk saja,
Yang lain tu, kiri kanan tu semua VVIP tempatan nak duduk. Menteri besar tak apalah. Kadang speaker pun nak duduk sebelah. Speaker yang tugasnya, yang tak boleh bercakap, yang tugasnya di dalam dewan pun nak duduk sebelah Perdana Menteri. Dan yang lain itu pun nak duduk sebelah. Tak ada peluang orang kampung, orang biasa nak duduk sebelah Perdana Menteri. Saya kata jangan buat tu. Saya kata, okey, Menteri Besar okey. Mungkin pemimpin tempatan seorang lagi. Menteri-menteri yang lain cuba jadi ketua kepala kepada meja lain. Biarlah menteri bercakap, bergaul dengan orang lain. Kita ada peluang berjumpa. Orang Pantai Timur kata jumpa seumur. Seumur. Tapi bila dah ada perhimpunan dengan rakyat, bagilah rakyat biasa peluang. Jadi kita ubah cara. Saya dua ni tengok keadaan sudah kita ubah. Saya duduk, cakap, sembang. Dan 2 hari dulu di Port Dickson. Di Port Dickson, satu perhimpunan ramai. Saya kira dalam hampir 40,000 yang hadir di Port Dickson. Depan saya ada ketua kampung orang Melayu seorang, ada ketua kampung baru Cina, ada kampung baru India seorang. Nama dia Maniam. Macam mana saya tahu nama dia Maniam? Sebab terpampang pada dada dia nama dia. Besar, Maniam. Jadi saya tanya, Maniam, kali ini Barisan Nasional ada peluang tidak? Datuk, kali ini Barisan Nasional mesti menang. Ini cerita Maniam mencerita kan. Saya tanya, Maniam, kenapa kali ini Barisan Nasional mesti menang? Kali ini saya tengok angin itu kepada Barisan Nasional sekarang. Oh, saya pun naik sedap je. Lepas itu kenapa kita kalah dulu? Dalam konteks Teluk Kemang, kenapa kita kalah dulu? Datuk, dulu kita tak pandai handle itu tak betul lah. Tak tahu apa dia maksud handle tak betul lah. Tapi ini feedback berguna. Ini orang biasa. Ketua kampung cakap. Cara dalam hati dia. Dia tak perlu nak jaga bos. Makna daripada hati dia, dia meluahkan apa dalam hati dia secara terbuka, dan dia rasa hari ini keadaan lebih baik dan dia yakin Barisan Nasional boleh menang. Ini tinjauan anekdotal, orang kata. Bukan saintifik. Yang Datuk Rais bentangkan tadi ada asas prinsipnya, perkiraannya ada. Tapi ini pengamatan secara anekdotal. Tapi kadang-kadang anekdotal itu boleh juga menyokong apa yang kita buat secara saintifik, secara sistematik. Itu satu. Malam tadi, saya host satu dinner untuk ahli-ahli parlimen. Dan selepas dinner, makan malam tu, saya duduk di satu sudut, saya buka klinik dengan ahli-ahli parlimen. Seorang-seorang datang, mengadu hal kat saya. Dia mengadu hal. Kebanyakannya tengok-tengok tu ndak lagi. Hak semalam tak ada seorang pun rasa, Datuk saya tak nak bertanding tadi. Tak apalah. Yang menarik hati saya ialah ada seorang ahli parlimen tu, dia kata, dia lepas 2008 tu, dia buat pengumuman bahawa inilah kali terakhir dia bertanding.
Dia tak nak bertanding lagi. Tapi 1-2 bulan belakang ini, dia ubah fikiran. Dia kata, saya nak bertanding balik pula. Jadi orang sana tanya, kenapa? Dulu dah kata tak nak bertanding. Kenapa kali nak bertanding? Dia dah rasa seronok, dia kata. Kenapa seronok? Kerana dia merasakan kita sudah pulih daripada tsunami politik 2008. Yang jadi sedikit masalah, Presiden parti ini dah pilih orang lain. Jadi kita ada sikit kekusutan di situ. Nak cuba menyelesaikannya. Sebab incumbentnya dah bertambah minat untuk meneruskan khidmatnya dan orang baru yang menunggu tu dah duduk keling-keling tengok kursi tu, dah ada orang. Jadi inilah juga komplikasinya yang berlaku bukan saja di kawasan tersebut tapi di beberapa buah kawasan lagi. Bila Datuk Seri Rais sebut 150 kursi putih, tapi putih tu ada caveatnya, ada bersyaratnya. Syaratnya kena pilih orang yang paling tepat untuk bertanding. Kalau kita punya perkiraan tak betul, yang putih akan jadi kelabu, silap-silap akan jadi hitam. Betul tidak? Sebab kita dah tahu. Kita mesti baca keadaan sikap tiap-tiap satu kawasan itu. Orang putih kata, we must do micro-analysis sekarang ni. Katalah satu kursi itu. Ini pernah berlaku dalam sejarah kita. Orang kita ni, dia fanatik sikit. Dia mesti anak tempatan bertanding. Ada satu kursi, kita suruh menteri bertanding. Tapi menteri itu tak dianggap sebagai anak tempatan. Dalam pilihan raya 1999, menteri berkenaan bungkus. Bila 2004, kita letak anak tempatan. Seorang wartawan saja. Kita menang selesa di kursi berkenaan. Itu satu contoh. Satu contoh bagaimana dalam satu kursi kita mesti ada analisa yang tepat berkenaan dengan kawasan tersebut. Sebab orang kita ni, kadang-kadang kita dalam satu kawasan tu, bukan saja dia mesti dalam pada satu bahagian yang sama, daripada don yang sama pun. Oh, dia tak boleh, dia don lain, tapi bahagian sama. Itu pun dia ambil kiranya. Jadi kalau tidak ada pencaturan yang tepat, yang saya katakan tadi, yang putih boleh jadi kelabu. Jadi kita mesti ada pertimbangan tersebut. Kadang-kadang kita pun ada juga orang yang kita suka. Secara peribadi. Boleh jadi dia jadi kawan kita dah 30 tahun dalam politik. Kadang-kadang orang itu pegawai dalam pejabat kita sendiri. Dan akan timbul satu dilema kalau sekiranya orang berkenaan itu minat dan bertanding. Tetapi bacaan kita, kalau kita letakkan dia bukan merupakan winnable candidate. Dalam keadaan sedemikian, apa jawapannya?
Apa jawapannya? Walhal kursi tersebut dalam 150 yang Datuk Rais kata putih. Dia akan jadi hitam kalau kita letakkan non-winnable candidate. Walaupun winnable candidate itu rapat dengan kita secara peribadi. Dan mungkin kita merasakan dia patut, dia dah tunggu lama. Sekali terlepas, 2 kali terlepas. Kita rasa takkan 3 kali terlepas. Macam ada lagu, sekali tak apa, dia maafkan 2 kali, 3 kali, jangan 3 kali. Itu lagu Indonesia. Tapi inilah antara pertimbangan yang mesti kita buat. Yang saya katakan beban terberat sebenarnya. Inilah yang agaknya buat saya tak berapa jendera tidur malam-malam kadang-kadang. Sebab dia punya teori dan dia punya bacaan dah cukup cantik. Tapi setelah dalam politik selama 36 tahun, saya tahu kalau kita tak buat pilihan yang tepat dari segi calon, kita akan menghadapi kesukaran di kawasan-kawasan tertentu. Dan ini tambah-tambah lagi, yang nak jadi calon itu ramai. Saya ingat bila saya umum winnable candidate tu mudah sikit. Tapi rupanya ramai yang ingat dia winnable candidate. Tak kurang pula. Tak kurang pula saya ingat bila sebut winnable candidate tu bilangan agak kurang. Tak juga. Ada yang hantar CV kat saya. Ada yang bila saya salam-salam bagi note sekeping saja. Saya buka-buka, minat dia jadi calon. Tak apa cara pun, tapi akhirnya kita kena pilih. Kita kena pilih berdasarkan yang tepat. Ini tak termasuk lagi dalam keadaan tertentu. Ada pula kawasan itu, dia kata, letak UMNO boleh menang. Selain pada UMNO, tak boleh menang. Berat juga. Kalau UMNO bolot semua, apa orang Cina, orang India, apa dia kata? Kita bolot semua. Kalau kita menang di kursi tersebut, di negeri lain kita kalah. Dia tak sokong kita sebab dia nampak bahawa kita bolot sebab jadi masalah juga. Sebab orang berkenaan di kawasan itu, dia tengok berdasarkan pada kawasan dia saja. Tentulah dalam kawasan dia, dia boleh menang. Kalau 55% orang Melayu letak calon UMNO, mudah menang. Tetapi kalau kita tak cukup pertimbangan untuk orang lain, orang tu tak sokong kita. Ingat, kumpulan minoriti pun boleh jadi penentu. Sebab bila 1 lawan 1, 1,000 undi dia cabut daripada kita bagi pada pembangkang, defisitnya 2,000. Betul tak? Betul. Kalaulah kumpulan orang asli je pun tak sokong kita, tak boleh menang. Kalau rapat pertandingan itu, macam di Galas kita menang di Galas, di Kelantan. Kita menang sebab kebanyakan orang asli sokong kita. Dan ada kursi kita akan menang insya-Allah kerana orang India 10-20% dalam kawasan tersebut. Tapi kalau orang India macam Maniam tak apa. Tapi kalau ada orang India yang marah kat kita seperti mana pada tahun 2008, Selangor tersungkur, Perak kalah, Kedah kalah. Kerana kita tak ambil kira faktor kumpulan minoriti yang ada kesan kepada keputusan pilihan raya. Sebab itulah bila kita buat keputusan,
apatah lagi saya perlu buat keputusan, kita kena lihat keseluruhannya. In totality. Tolong beritahu, wahai pegawai-pegawai penerangan jasa kita, tolong beritahu, jangan pula kita ni tuang minyak lagi. Jangan pula kita tukang kipas. Tolong terangkan. Sesuatu keputusan dibuat itu berdasarkan pada pertimbangan keseluruhannya. Kerana yang penting kita nak tubuh sebuah kerajaan yang kuat untuk negara kita. Pada kali ini kita tak mau menang CP-CP. Kita nak menang dengan kekuatan baru. Sebab kita ada agenda besar untuk negara kita. Agenda besar kita akan hanya tercapai kalau kita dapat mandat daripada rakyat. Dan mandat ini mestilah merupakan mandat yang cukup meyakinkan kita. Sebab itulah, pada saudara-saudari sekalian, saya meletakkan harapan yang setinggi gunung untuk kita bekerja sekuat mungkin. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Bila pilihan raya? Besok boleh? Lusa boleh? Bulan depan boleh? Tahun depan boleh? Boleh juga? Setengah tempat bila saya test bulan tahun depan, tak boleh. Sebab apa? Tak sabar lagi Datuk. Jadi, itulah mesej saya pada tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak payahlah Datuk Rais dah terangkan tadi ya, tentang kita punya dasar transformasi dan sebagainya. Tapi yakinlah perubahan besar sedang berlaku dalam negara kita. Yakinlah. Orang putih kata real change is happening in this country. Kita cuma dalam tempoh 3 tahun ini. Bayangkan kalau kita ada 5 tahun yang akan datang. Kita merasai denyut nadi rakyat. Bila saya sebut rakyat didahulukan, kita amalkan dari segi keputusan kerajaan. Belum pernah lagi kita bagi BRIM. Kita bagi BRIM. Dan beritahu pada rakyat bahawa ini bukan yang terakhir. Ini bukan. Kita buat, kita urus takbir dengan baik, kita kaut hasil tambahan, kita tahu bagaimana nak mentadbir negara kita, memimpin negara kita dengan baik dan berkesan. Kekayaan negara kita akan pulang balik kepada rakyat Malaysia. Kita akan bela semua kelompok, sama ada orang Melayu, kumpulan minoriti dan sebagainya, semua akan dapat keadilan di bawah langit satu Malaysia yang dipimpin oleh Barisan Nasional. Kita akan bentuk sebuah negara yang kuat dan gagah perkasa. Kita inginkan Malaysia berada di saf hadapan supaya tidak dipelekehkan oleh sesiapa. Kita akan bangun dengan kekuatan baru, dengan imej yang lebih menyerlah bahawa kita adalah sebuah negara abad ke-21 yang berjaya di bawah pimpinan Barisan Nasional. Teruskan perjuangan. Satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.